wa iqamis salah, dan mendirikan salat. Binaan Islam yang kedua selepas syahadatan adalah salat, yang mana salat benda besar. Bahkan ramai daripada golongan salaf yang mengatakan sesiapa yang meninggalkan salat secara total, seumur hidup dia tak pernah salat, dia kafir. Dan mazhab Hambali pakai ni, mazhab Hambali pakai pendapat ni kerana ada hadis daripada Nabi, man taraka salata muta'ammidan faqad kafar. Sesiapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia kafir. Maksud tinggal salat, tak pernah salat seumur hidup. Orang kata je lah solat, seru belum sampai, seru dah sampai, hang tak mau dengar. Lama dah seru tu sampai kan. Tapi mazhab Syafi'i kata dia beza dua lah. Mazhab Syafi'i kata siapa tinggal salat kerana ingkar pensyariatan salat. Orang kata jomlah solat zuhur, kata solat zuhur mana wajib, habis tu tak wajib apa, solat zuhur ni haram, tu kafir. Kerana dia ingkar benda yang ijma'. Ingkar benda ijma' ni kafir. Kata solat zuhur mana wajib, makruh solat, kafir ya. Tapi kalau dia salat tu, dia tahu solat tu wajib, tapi dia kata aku malas nak buat, dia iktiraf. Mazhab Syafi'i kata dia fasik, dia fasik. Tapi kalau dia tinggal selalu, ni Imam Nawawi sebut dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, dalam matan Al-Minhaj, matan yang mana menjadi matan asas, teks asas untuk mazhab Syafi'i. Dia kata pemerintah boleh ambil tindakan kepada orang yang tak salat langsung. Tapi kalaulah kerajaan kita ambil tindakan, tuan-tuan, berapa ramai kena? Ramai tu kan. Tengok, tuan-tuan tengok sembahyang Jumaat kan, berapa ramai orang datang sembahyang Jumaat dengan banding dengan orang yang datang salat subuh. Yang datang salat subuh, yang tak datang salat subuh tu kata dah 50% salat kat rumah, yang 50% lagi tak salat. Salat dalam masyarakat Melayu cukup berat, cukup berat. Jadi Nabi kata nombor 2, mesti mendirikan salat, kerana salat itu hubungan direct antara Allah dengan hamba dia. Baik, kemudian Nabi sebut lagi wa ita'iz zakah, dan memberikan zakat. Tapi tadi Nabi sebut tentang salat, yang mana salat tu hubungan hamba dengan Tuhan. Kemudian Islam dia bukan satu agama yang bersifat teori. Islam bukan agama yang hanya berbincang ataupun berbicara tentang urusan Tuhan dengan hamba, yang mana orang lain tak dapat rasa. Itu bukan Islam. Islam dia menggabungkan, dia iktidal, dia seimbang di antara dunia dan akhirat, di antara urusan Tuhan dan urusan hamba. Sebab itu dalam Quran, Quran tak cerita tentang hak Tuhan, Quran cerita juga tentang hak hamba sesama hamba. Tuhan tak hanya cerita bab hudud, Tuhan cerita bab qisas, yang mana qisas hak hamba. Tuhan cerita bab zakat, Tuhan cerita bab pusaka, miras, harta pusaka, kerana itu hak hamba, hak hamba. Maka sebab itu tadi salat Nabi cerita, ya salat hubungan antara Tuhan dengan hamba, hamba dengan Tuhan dia. Tapi Nabi kata rukun yang ketiga zakat, kerana zakat menguruskan urusan manusia sesama manusia, yang mana mesti ada interaksi dalam negara di antara orang miskin dan orang kafir, supaya orang kafir orang miskin dan orang kaya, yang mana supaya orang kaya tidak memandang rendah kepada orang miskin, bahkan dia rahmat pada orang miskin, dia sayang orang miskin. Dan supaya orang miskin dia tak dengki dengan kekayaan orang kaya, bahkan dia mendoakan orang kaya itu bertambah kaya apabila orang kaya itu membayar zakat, dan dia merasa nikmat zakat yang diberikan oleh orang kaya kepada orang miskin. Sebab itu Islam, Nabi sebut dalam hadis Muaz bin Jabal, ketika mana Nabi SAW hantar Muaz pergi ke Yaman, dia kata apa? Ya Muaz, innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Wahai Muaz, engkau akan pergi satu negara Yaman, yang mana negara ni asalnya, yang mana negara ni banyak lagi ahli kitab. Fad'uhum syahadata an la ilaha illallah, ajak mereka untuk masuk ke dalam agama ini dengan mengucapkan syahadah. Bila mereka terima, bagi tahu mereka kena salat.
Kerana salat yang dilakukan 5 waktu sehari semalam. Bila mereka lakukan salat, bagi tahu mereka anna alaihim sadaqah. Bagi tahu mereka ke atas harta mereka ada zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Yang mana zakat itu diambil daripada orang kaya di kalangan mereka dan diserahkan semula kepada orang miskin di kalangan mereka. Jadi orang zakat dia tak boleh bawa keluar. Dia mesti dahulukan orang miskin tempat tu. Supaya apa? Supaya orang miskin tempat tu dia rasa, dia doa orang kaya, dan orang kaya pun rahmat dengan orang miskin. Maka berlaku interaksi di antara masyarakat, hubungan sosial. Tak ada orang miskin tengok rumah orang kaya sakit hati nak pergi bakar. Tak ada masinnya orang kaya, kata kan, jom kita bakar rumah dia. Tak, orang miskin tengok orang kaya, bagus orang kaya ni, dia bayar zakat kat aku banyak, dia doa supaya tambah lagi rezeki orang kaya ni, kan? Maka interaksi tu ada.